Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Syahirah binti Hasan, nombor matrik 049510. Jadi pada minggu yang ketiga, kami telah menterjemahkan berita ekonomi, iaitu Sajalat Asy-Syarikah As-Saudiyah Lis-Sana'ah Al-Asasiyah, yakni SABIC, Safiyun Kosairun bikimah 2.18 million rial, yakni 582 million dolar, fil ashhar tis'ah al-ula minal 2020 ala asasus sanawi, wasatu inkhifadi as'aru bai'ul muntijat. Saya telah menterjemahkan petikan ini menjadi Saudi Basic Industries Corporation mencatatkan kerugian bersih sebanyak 2.18 bilion rial, 582 juta dolar dalam tempoh 9 bulan pertama tahun 2020 berdasarkan pendapatan tahunan ketika berlakunya penurunan harga produk. Seterusnya, bagaimana perkataan berkaitan teks tersebut diterjemahkan? Pada ayat Sajalat Syarikah As-Saudiyah Lis-Sana'ah Al-Asasiyah Safiyun telah diterjemahkan menjadi Saudi Basic Industries Corporation mencatatkan. Saya telah menggunakan terjemahan dinamik untuk menterjemahkan ayat itu kerana ingin menyesuaikan dengan struktur ayat bahasa Melayu yang memulakan ayat dengan subjek dan diikuti dengan predikat, iaitu SABIC sebagai subjek ayat dan mencatatkan sebagai predikat. Adakah semua perkataan diterjemahkan atau ada yang diubah suai dan dibuang dalam teks terjemahan? Pada ayat wasata inkhifadu as'ar bai'al muntijat, saya telah menterjemahkan menjadi ketika berlakunya penurunan harga produk. Pada awalnya ayat tersebut telah diterjemahkan menjadi ketika berlakunya penurunan harga jualan produk, tetapi perkataan jualan telah dibuang kerana dianggap pembaca sudah jelas akan maksud ayat itu jika dibuang perkataan jualan tersebut. Antara perkataan baru yang telah ditemui dalam berita ekonomi tersebut adalah yang pertama, Safiyun Kosair, iaitu bermaksud kerugian bersih. Perkataan kedua, Asasus Sanawi, yang bermaksud pendapatan tahunan. Kedua-dua perkataan ini telah diterjemahkan dengan menggunakan jenis terjemahan modulasi. Yang terakhir, inkhifadu, iaitu penurunan. Perkataan ini telah diterjemahkan menggunakan jenis harfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Nohajar binti Jaya, Rakam Talabah 05005056. Okey, pada dalam video ini saya akan menceritakan sedikit analisis hasil terjemahan akhbar bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Pada minggu ke-3, kami telah ditugaskan oleh pensyarah kami, iaitu Ustaz Wan Abdullahi, untuk menganalisis sebuah teks terjemahan Arab, akhbar Arab kepada bahasa Melayu. Kumpulan kami telah melakukan terjemahan yang bertajuk SABIC Arab Saudi kerugian 582 juta dolar dalam 9 bulan. Ini adalah hasil keseluruhan terjemahan saya untuk terjemahan akhbar. Okey. Sebelum saya memulakan penterjemahan teks, saya akan membaca keseluruhan isi teks dan cuba memahami isi teks sumber. Memandangkan akhbar pada minggu ini adalah berkaitan ekonomi, jadi saya perlu betul-betul memahami istilah ekonomi dalam bahasa Arab. Okey, selepas itu
saya akan mengenal pasti beberapa perkataan yang saya faham dan saya kurang faham untuk dicatat semula. Oleh kerana teks sumber merupakan akhbar berkaitan ekonomi, jadi saya telah memilih jenis terjemahan secara komunikatif dan sedikit harfiah. Saya memilih terjemahan komunikatif kerana saya lebih menumpukan kepada pembaca sasaran agar pembaca sasaran dapat faham isi kandungan teks asal dengan jelas menggunakan perkataan sesuai untuk teks terjemahan. Okey. Bagaimana perkataan berkaitan teks tersebut diterjemahkan? Ada beberapa perkataan yang saya keliru dan saya kurang pasti betulkah istilah yang saya telah terjemahkan. Akan tetapi, saya telah mencuba mencari istilah yang sesuai dan terdapat ahli kumpulan saya yang membantu dengan berkongsi istilah ekonomi untuk diterjemahkan. Sebagai contoh, perkataan asasun sanawi kalau ditranslatekan atau diterjemahkan adalah pada setiap tahun. Tapi untuk istilah ekonomi, rupanya ia bermaksud dasar tahunan. Okey, contoh lain pada penggan kedua itu, saya ditugaskan untuk menterjemah pada penggan kedua. وقالت الشركة في إصفاء للبورصة السعودية تداول اليوم أحد إن صافي أرباحها بعد زكاة وضريبة في الأشهر التسعة المماثلة من العام الماضي بلغوا 6.09 مليارات ريال يعني 1.6 miliar dolar. Okay. Kalau untuk terjemahan ni, saya telah menterjemahkan syarikat tersebut telah menyatakan dalam pendedahan Bursa Saham Arab Saudi iaitu Tadawul Ahad bahawa keuntungan bersih selepas zakat dan cukai dalam 9 bulan yang sama tahun lalu berjumlah 6.09 bilion rial iaitu bersamaan dengan 1.62 bilion dolar. Pada mulanya saya tidak mengetahui perkataan tadawul ni. Pada mulanya saya telah menterjemahkan tadawul ini sebagai perdagangan. Jadi lepas tu saya cari balik sebab dalam teks asal dia telah di-bracketkan, maknanya ia adalah sesuatu kata nama khas. Rupanya tadawul adalah salah satu bursa saham Saudi Arab. Okay. Adakah semua perkataan diterjemahkan atau ada yang diubah suai atau didelete dalam teks terjemahan? Saya tidak menterjemah 100% semua perkataan dalam teks asal. Terdapat perkataan yang telah dibuang dan diubah suai. Contohnya, perkataan al-yawm ahad. Kalau diterjemahkan secara harfiah, bermaksud hari Ahad. Tapi saya telah membuang atau menghazafkan perkataan al-yawm. Jadi, Ahad sahaja. Ini merupakan perkataan baru yang telah saya dapat daripada terjemahan ini. Yang pertama ialah irtifaq fi safi, iaitu peningkatan keuntungan bersih. Saya telah melakukan terjemahan secara ibdal, iaitu transposisi. Asas sanawi, dasar tahunan, ibdal. As'ar bai' al-muntajat, harga jualan produk, harfiah. As'ar mawad al-laqim, kos bahan pengeluaran, ibdal. Al-usul al-ra'samaliyah wal maliyah, modal dan aset kewangan, harfiah. Hausah masaitarah, saham kawalan, ibdal. Dan sofi khosair, harfiah, kerugian bersih. Itu sahaja analisis saya pada dalam video ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya Aisyah binti Mahiran. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang analisis terjemahan yang telah saya buat. Pertama sekali, bagaimana perkataan berkaitan teks diterjemahkan. Secara keseluruhan, ayat ini diterjemahkan dengan kaedah komunikatif, mengikut padanan ayat dan lebih mudah difahami oleh pihak sasaran. Sebagai contoh, ungkapan mutawasid as'am, yang mana maksud asalnya ialah harga rata-rata, tapi saya telah terjemahkan sebagai harga purata, mengikut kesesuaian ayat selepas diterjemahkan. Ungkapan ini telah diterjemahkan menggunakan prosedur modulasi. Selain itu, ungkapan bai'ul muntajat pula membawa maksud asalnya ialah menjual produk, tetapi saya telah ubah dengan prosedur modulasi dengan membawa maksud hasil jualan produk. Produk yang disebutkan di dalam teks akhbar ini tidak merujuk kepada barangan runcit, tetapi syarikat yang disebutkan di dalam akhbar ini iaitu Saudi Basic Industries Corporation, iaitu SABIC, merupakan pengeluar petrokimia keempat terbesar dunia. Syarikat tersebut juga merupakan anak syarikat Saudi Aramco. Bagi ungkapan al-usul ar-ra'samaliyah wal maliyah boleh diterjemahkan dengan prosedur transposisi mengikut kesesuaian penyusunan ayat pada teks. Seterusnya, adakah semua perkataan diterjemahkan atau ada yang diubah suai atau didelete dalam teks terjemahan? Pada teks terjemahan saya, tidak semua perkataan diterjemahkan ke dalam teks sasaran. Antaranya seperti nilai mata wang di dalam kurungan, dikekalkan nilai juta dolar tersebut kerana nilainya yang besar. Bagi perkataan maksusun, pula dibuang terjemahannya pada teks terjemahan bagi mengelakkan ayat yang diterjemah tidak dapat difahami oleh pembaca. Kemudian, istilah al-usul ra'samaliyah wal maliyah yang membawa maksud modal dan aset kewangan. Saya telah kekalkan maksudnya seperti itu tanpa ubah kepada istilah ekonomi iaitu equity dan liability bagi mengelakkan pembaca kurang memahami ayat yang disampaikan. Yang terakhir, ini adalah perkataan yang saya dapat pada teks terjemahan saya. Yang pertama, mutawasid as'al iaitu harga purata, bai'ul muntajat hasil jualan produk, al-usul ra'samaliyah wal maliyah iaitu modal dan aset kewangan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fikriah Herma binti Suherman, nombor metrik 049712. Pada video kali ini, saya akan menerangkan analisis terjemahan berita yang saya telah buat. Pertama sekali, teks yang saya terjemah ni, saya terjemah dengan menggunakan kaedah terjemahan secara harfiah. Kaedah penterjemahan ni, pada mulanya saya lakukan seperti penterjemahan kata demi kata. Selepas itu, saya buat beberapa perubahan pada ayat atau perkataan untuk disesuaikan dalam struktur yang terdapat dalam bahasa sasaran. Yang pertama, wa turaji'u ijmali iradat asy-syarikah allati tastahud Aramco Saudiyah ala hissah musaitirah fiha. Terjemahannya, jumlah pendapatan syarikat yang mana Saudi Aramco merupakan pemegang saham terbesar dalam syarikat tersebut telah berkurang. Pada ayat ni, sepatutnya perkataan bagi telah berkurang diletakkan di hadapan sekali mengikut kedudukan teks asal iaitu perkataan turaji'u. Tapi saya telah ubah suai ayat terjemahan ni dengan meletakkan perkataan telah berkurang pada akhir ayat. Perkataan ini juga bukan maksud sebenar bagi perkataan turaji'u. Maksud sebenar untuk perkataan turaji'u ialah berundur ataupun surut. Saya telah menukarkan maksud perkataan kepada telah berkurang kerana perkataan ni lebih sesuai dan mudah difahami dalam konteks ayat. Yang kedua, allati tastahud Aramco As-Saudiyah ala hissah musaitirah. Maksudnya, yang mana Saudi Aramco merupakan pemegang saham terbesar.
Pada ayat ini, saya telah menukarkan perkataan memegang kepada pemegang sebab ia dilihat lebih sesuai. Ini kerana jika ayat ini diterjemahkan secara harfiah dan mengikut susunan asalnya, ia akan diterjemah menjadi memegang Saudi Aramco ke atas saham terbesar. Sekiranya dilihat terjemahannya yang diterjemah secara harfiah ni, dia kelihatan agak cacat dan sukar untuk difahami oleh pembaca sasaran. Yang ketiga, Tastahwidh Aramco As-Saudiyah ala hissah musaitirah fiha, yang bermaksud Saudi Aramco merupakan pemegang saham terbesar dalam syarikat tersebut, telah berkurang. Pada ayat ini, saya telah menambah perkataan syarikat tersebut, iaitu menggantikan perkataannya untuk memfokuskan atau menunjukkan perkataan ha di dalam ayat tersebut. Dia merujuk kepada apa ataupun siapa. Saya melakukan demikian supaya pembaca sasaran lebih jelas tentang mesej yang disampaikan oleh teks asal daripada teks asal. Yang keempat, binisbah 18 nuqtah wa 900 ala asas sanawi, yang bermaksud sebanyak 18.9% berdasarkan harga tahunan. Dalam ayat ni, mengikut asal terjemahan bagi perkataan binisbah adalah dalam kadar, namun saya telah menukarkan perkataan dalam kadar kepada perkataan sebanyak agar pembaca sasaran lebih mudah untuk memahami teks terjemahan berikut. Seterusnya, ini ialah perkataan atau istilah baru yang saya dapat daripada teks berita yang saya terjemahkan. Yang pertama, Aramco As-Saudiyah, yang bermaksud Saudi Aramco. Jenis terjemahan ialah Al-Muhakkah, iaitu peniruan. Yang kedua, Hissah Musaitirah, yang bermaksud saham dominan ataupun saham terbesar. Jenis terjemahan ialah At-Tatwi', iaitu modulasi. Dan yang terakhir, Asas Sanawi, iaitu harga tahunan. Jenis terjemahannya ialah Al-Ibdal, iaitu transposisi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurain Farhana binti Umar. Rakmut Talabah 049564. Baik, pada hari ini saya akan menceritakan bagaimana saya menganalisis hasil terjemahan yang telah saya terjemahkan. Baik, yang pertama, bagaimana perkataan berkaitan teks tersebut diterjemahkan. Saya menterjemahkan menggunakan reverso dari bahasa Arab ke bahasa Inggeris. Kemudian saya menterjemah perkataan tersebut ke dalam bahasa Melayu. Kemudian perkataan tersebut diolah mengikut kesesuaian ayat. Contoh petikan yang di bawah. Wabinisbah lirubu' salis minal am al-hali sajalat asyarikah irtifa'an fi safil arbah binisbah 47.3 ala asas sanawi ila 1.09 miliar riyal bersamaan dengan 299 milion dolar. Okey, dalam perenggan ini saya terjemahkan yang bahasa Arab menggunakan reverso dan hasil bahasa Inggeris saya terjemahkan menggunakan Google Translate. Selepas mendapat hasil dari Google Translate, saya akan tengok sama ada perkataan yang diterjemah boleh difahami ataupun perlu diubah mengikut kesesuaian ayat. Baik, untuk soalan yang kedua, adakah semua perkataan diterjemahkan atau ada yang diubah suai atau di-delete dalam terjemahan teks? Okey, dalam terjemahan saya menterjemah ke semua perkataan. Kemudian saya mengubah struktur ayat supaya ia mudah difahami oleh pembaca. Okey, contoh yang saya highlight kat sini adalah
وبلغت حصة السهم الواحد من خسارة fitrah. Kalau ikut terjemahan reverso, the share of the one share of the loss of the period was. Okey, kalau ni yang terjemahan bahasa Inggeris. Kalau yang bahasa Melayu, dia akan terjemahan macam ni. Bahagian daripada kerugian tempoh tersebut adalah, okey, kalau kita tengok hasil terjemahan daripada Google Translate English ke bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, hasil yang kita dapat kurang difahami. Jadi, di sini saya mengubah kerugian yang dialami bagi tempoh tersebut. Bagi saya, ia lagi mudah untuk pembaca sasaran kita untuk memahami apa yang kita nak sampaikan. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Tulis dan susun semua vocab baru dalam lejah seperti susunan dalam sebuah kamus. Okey, ini adalah vocab baru yang saya dapat dalam petikan saya. Aktafi bihadzal qadr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan analisis terjemahan saya. Hasil terjemahan ini berlaku kejanggalan maksud dalam ayat mutawassit as'ar diterjemah kepada harga rata-rata, sedangkan ayat ini bermaksud harga purata. Hal ini disebabkan jenis dan kaedah terjemahan yang digunakan tidak sesuai. Saya telah menterjemah teks ini secara keseluruhan sekaligus. Hasil terjemahan secara keseluruhan teks tersebut menyebabkan makna yang cuba disampaikan jauh dari makna dan istilah yang sebenar. Terjemahan menjadi tergantung dan tidak dramatis. Apabila mendapati sesuatu yang tidak sesuai pada perkataan rata-rata tersebut, saya mula menerjemah setiap satu perkataan dan merujuk kamus supaya istilah menjadi betul dan tepat. Jadi, saya mengubah perkataan rata-rata kepada yang lebih sesuai pada konteks ayat, iaitu purata. Kaedah yang saya guna dalam terjemahan ini adalah modulasi. Seperti yang kita tahu, modulasi ini digunakan apabila terjemahan yang terhasil tidak menepati hukum tata bahasa, janggal atau menyimpang maknanya. Seterusnya, analisis untuk ayat yang kedua. Hasil terjemahan ini juga berlaku kejanggalan maksud dalam ayat as'arum mawadil qayyamu diterjemah kepada harga bahan pulpa, sedangkan ayat ini bermaksud kos bahan pengeluaran. Hal ini disebabkan istilah yang saya guna tidak sesuai dengan konteks ayat dalam berita ekonomi ini. Saya telah menterjemah ayat ini secara harfiah. Hasil terjemahan ini menyebabkan istilah yang digunakan tidak akan memberi kefahaman kepada pembaca sasaran. Hal ini kerana saya sebagai penerjemah juga mengalami kekeliruan dalam membaca hasil terjemahan pertama saya. Oleh itu, saya mengubah perkataan pulpa kepada pengeluaran kerana berdasarkan terjemahan dalam bahasa Inggeris, ia memberi maksud feedstock price yang bermaksud kos bahan pengeluaran atau dalam istilah ekonomi lebih sesuai menggunakan cost of raw material, iaitu bahan yang diperlukan dalam pengeluaran produk. Ini merupakan proses-proses yang digunakan untuk menterjemah setiap perkataan. Yang pertama, ar-rabi' thalith diterjemahkan sebagai suku ketiga dan proses menterjemahnya adalah takafu. Yang kedua, mutawassit as'ar yang diterjemahkan sebagai harga purata dan proses menterjemahkannya ialah muhakah. Yang terakhir, as'ar mawad lil qayyam yang bermaksud kos bahan pengeluaran dan proses menterjemahkannya ialah al-ibdal.
Sekian, terima kasih.